Katakanlah kita ada penyokong, tuan-tuan. Saya pertahankan Ustaz Faisal. Oh, dia pertahankan nama saya. Tapi pada masa yang sama, dia kata, kan pakai juga Ustaz. Samalah juga, kita pertahankan kalimah Allah. Undang-undang Islam ni tak sesuai, tak boleh pakai. Samalah juga, dia tetap kata Allah Ta'ala tidak sesuai, tidak pandai. Tapi dia kata nak pertahan kalimah Allah. Sangat bercanggah dengan apa yang dia lafazkan, dengan apa yang dia buat. Kalau kita betul-betul nak pertahankan undang-undang Allah, nak pertahankan kalimah Allah, kita berjuang sungguh-sungguh. Bukan hanya bermusim. Ada masa sambut Mauludur Rasul, cinta Rasul, tapi pada masa yang sama mengizinkan maksiat berleluasa dalam negara. Mahabbatur Rasul yang dibuat di Baling baru ni, yang dibuat di Putrajaya, berapa kosnya, tuan-tuan? Berapa kos? Tuan-tuan tahu tak? Berapa kos untuk jemput apa nama? Gangnam Style tu nama apa? Sai. Berapa juta untuk panggil K-pop nak berbanding buat Mahabbatur Rasul di Putrajaya. Pada masa yang sama kita tabur baja kepada rakyat, kepada remaja, kepada beliau. Tapi pada masa yang sama kita sembuh racun. Bijak ke tak apa cerdik, tuan-tuan. Kan? Sangat bercanggah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut clear, tuan-tuan. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni sebaik-baik umat. Yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Apa ciri-ciri umat yang baik ni, tuan-tuan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mesti ajak rakyat, ajak masyarakat buat perkara yang ma'ruf. Dan pada masa yang sama kena cegah kemungkaran. Bukan ajak kemakrufan dan ajak juga kepada kemungkaran. Amar ma'ruf, amar munkar. Dua-dua dia ajak. Jadi tuan-tuan ni sangat bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang ini yang sangat bahaya. Ini yang dibuat oleh para rasul. Membanteras penyelewengan akidah, membanteras penyelewengan dalam politik. Akhirnya politik yang cantik menjadi kotor. Maka kewajipan para nabi membersihkan pemimpin-pemimpin negara yang berlagak sebagai Tuhan. Kena bersih, kena buang. Mana-mana manusia berlagak sebagai Tuhan, mesti dibuang, digantikan dengan pemimpin yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cantiknya politik. Kemudian kesemua penyelewengan tersebut mencetuskan kezaliman yang menindas kerana mengabdikan manusia kepada makhluk bukan kepada Khalik. Bila pemimpin-pemimpin dalam dunia mereka ni melakukan syirik kepada Allah, berlagak sombong dengan Allah, maka mereka akan mencetuskan kezaliman dan penindasan. Undang-undang manusia ni, tuan-tuan, tak ke mana. Sebab tu ada orang curi RM4, kena penjara 2 tahun. Orang bawa lari 250 juta. Boleh pergi haji umrah lagi, tuan-tuan. Undang-undang manusia, tuan-tuan. Mencuri kerana miskin, curi susu nak bagi anak makan, anak minum, penjara 1 tahun. Miskin melarat. Orang kaya yang merompak dan mencuri boleh penjara 1/2 tahun. Jadi tuan-tuan, inilah kezaliman penindasan yang berlaku kepada sesama manusia, yang akhirnya ini yang dilaksanakan oleh para nabi. Kita lihat bagaimana umat jahiliah, Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncunya, mereka menindas dari segi ekonomi, mereka menindas orang Arab. Dari segi politik, mereka menindas orang Arab.
Akhirnya apabila Islam tertegak di muka bumi Madinah, kemudian pergi ke Mekah, akhirnya segala penguasa-penguasa yang menindas umat manusia sudah digantikan dengan khalifah Allah di muka bumi yang saleh. Begitu juga yang berlaku kepada Namrud, Fir'aun. Mereka juga penguasa-penguasa yang menindas umat, yang melakukan kezaliman kepada umat mereka. Lalu diutus para rasul menjadi pemimpin-pemimpin pembangkang kepada Namrud dan juga Fir'aun. Sehinggalah mereka nak dibunuh, nak dibakar, nak dibunuh. Ini yang dilakukan oleh para rasul yang terdahulu. Pertelingkahan ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, nanti tinggal ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Bukan ayat tu. Ada tertinggal ayat sikit, tapi terjemahan dia ada. Kana nasu ummatan wahidah. Ayat itu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi ingatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi perutusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah dia datangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sesama sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni menceritakan asalnya umat manusia ni dia bersatu mentauhidkan Allah. Umat Nabi Adam alaihissalam, walaupun ada kisah Qabil dengan Habil, Qabil ni menderhaka, bunuh adik dia, tetapi mereka tidak pernah syirik kepada Allah. Walaupun ada buat dosa, tetapi mereka tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Sehinggalah setelah beberapa tahun, apabila Nabi Adam sudah tidak ada, barulah timbul manusia melakukan syirik kepada Allah. Lalu diutuskan Nabi Nuh alaihissalam untuk membetulkan akidah dan ibadah manusia. Manusia elok balik. Bila Nabi Nuh dah meninggal, syirik pula dah. Bila Nabi dah tak ada, syirik balik, murtad balik, diutuskan Nabi, tukar Nabi lain pula, tambah Nabi lain pula, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Nabi diutuskan wahyu untuk membimbing manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada syirik kepada Allah. Syirik tuan-tuan bukan dalam bab ibadat tuan-tuan. Bukan bab sembah tokoh. Syirik juga boleh berlaku iaitu dalam masalah politik. Boleh berlaku. Bukan bab bomoh hanya baru syirik tuan-tuan. Ada juga bomoh yang tidak melakukan syirik kepada Allah, cuma dia mengarut. Tapi ada bomoh yang memang syirik. Nak kena pasti hanya orang yang pandai saja dia tahu. Apabila ada unsur pemujaan kepada selain daripada Allah dalam perpemohannya, maka dia memohon daripada selain daripada Allah, itu ada unsur syirik dalam perpemohan. Begitu juga dalam politik tuan-tuan, boleh berlaku syirik kepada Allah.
Apabila ada penguasa-penguasa yang merasakan bahawa undang-undang manusia lebih baik daripada undang-undang Allah, itu suatu kesyirikan. Masalahnya hari ini tuan-tuan, mereka tak faham, jahil, dan ada pula golongan-golongan ulama menjadi khadam-khadam mengiyakan sesuatu yang salah, yang ini lebih bahaya lagi. Bukan hari ini tuan-tuan, semenjak dulu lagi dah. Semenjak zaman Nabi Muhammad lagi dah, ahli-ahli kitab, tuan-tuan, ahlul kitab. Ahlul kitab ni apa tuan-tuan? Orang yang beragama yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Mereka ni baca kitab yang asli, kitab Taurat, kitab Injil. Tapi bila turun Nabi Muhammad, mereka pun tahu Nabi Muhammad ni sudah ditulis namanya dalam Injil dan Taurat. Tetapi mereka berpatah. Mereka rasa tak setuju, mereka menyokong puak-puak musyrikin. Sedangkan mereka yakin memang Muhammad ni Nabi diutus oleh Allah. Jadi ahlul kitab, mereka ni murtad, menyokong puak-puak musyrikin Mekah. Kerana apa? Kerana terpengaruh dengan dunia habuan yang dijanji oleh syaitan. Kalau kamu berjuang dengan Nabi Muhammad, maka sudah tentu kamu akan ditimpa sebagaimana ditimpa ujian kepada Nabi Musa dan Nabi Isa yang nak dibunuh oleh kaumnya. Ahlu kitab pun tahu. Bahkan ahlu kitab ni tuan-tuan, dia kenal Nabi Muhammad lebih kenal daripada anak bini mereka sendiri. Tapi bila turun Nabi Muhammad, dia kata ini ngarut-ngarut. Sedangkan dia tahu siapa Nabi Muhammad. Dia hafal Taurat, hafal Injil, faham isi kandungan Injil dan Taurat. Turun Nabi Muhammad, dia kata Muhammad tak betul. Itu zaman dulu tuan-tuan. Zaman ini lagi banyak. Dia boleh menafikan kebenaran, mempertahankan kebatilan. Dia kata ni semua takdir Allah ni kan. Semua ni takdir Allah belakang ni kan. Mana ada yang terlepas daripada takdir Allah? Semua berada di bawah takdir Allah yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Bila orang kena, dia kata takdir Allah. Bila orang buat demonstrasi membantah, dia kata tak boleh, tak boleh. Kita jawab, ni takdir Allah juga ni. Orang bantah buat demonstrasi, membantah kejahatan, kezaliman, ni pun takdir Allah juga. Nak marah sebab apa? Bila demonstrasi dia membantah penyelewengan, disebut sebagai haram, buruh. Buruh apa? Takdir Allah. Mau dulu kata takdir Allah, minyak ni takdir Allah. Kami pun nak katalah demonstrasi ni takdir Allah. Terimalah. Takdir Allah. Kita pejam mata, takdir Allah. Kita mati, takdir Allah. Kita berjalan, takdir Allah. Semua kita ni mana ada boleh terlepas daripada takdir Allah. Cuma kita boleh berikhtiar, berusaha, nak ke tak nak. Memang takdir Allah. Lepas ni habis kuliah maghrib, kita pergi minum kopi. Nak kopi O ke, kopi radik ke, kopi tongkat ali ke, kopi ginseng. Kita pun pergi kedai. Tongkat ali dia tu, kita pilih tongkat ali, tak minum kopi radik. Kita kata, ni takdir Allah. Ialah memang takdir Allah, tapi memang kita nak pilihan tu kan. Ni pilihan aku. Memang pilihan kita. Dan itu juga takdir Allah. Tapi kita boleh ikhtiar tak nak minum kopi lain? Susu kambing ke, susu unta ke, ni ada susu harimau. Susu harimau pun ada. Mahal pula tu. Harimau betul ke dah? Harimau betul boleh minum tak? Susu harimau, susu kucing. Ngarut tu. Jadi tuan-tuan, itu semua adalah ketentuan Allah. Dalam ahli sunnah wal jamaah, kita diberi pilihan untuk berikhtiar, berusaha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahawa manusia di masa hayat Nabi Adam alaihi salam sehingga 10 abad selepas wafatnya dalam keadaan menganut Islam sahaja yang dipercayai secara akidah dan syariat, tidak ada ajaran lain.
selepas berlaku penyelewengan syirik dalam akidah dan merosakkan cara hidup, maka Allah Ta'ala